Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napot Channel. Makin banyak yang terbongkar sahabat-sahabat semua. Ya, ini adalah pendedahan harta yang tidak diisytiharkan oleh isteri kepada Daim Zainuddin. Ya, masa dalam pendakwaan di mahkamah hari ini, satu demi satu aset harta yang tidak diisytiharkan. Kenapa sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Dan satu lagi perkara adalah abakau pula yang makin ketakutan membuat tuduhan ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk yang pertamanya saya ingin kongsikan berita yang baru saja keluar sahabat semua. Ini dia, tanah bangunan milik Naimah berada di lokasi kelas atasan. Wow, itulah dia kehebatan kroni-kroni daripada Tun Dr. Mahathir ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media hari ini yang saya petik daripada Malaysia Kini. Yang menyatakan bahwa isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, isterinya Naimah Abu Khalid, hari ini didakwa, sebentar tadi telah didakwa di mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Dia didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Jika disabit bersalah, Naimah boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Berdasarkan kertas pertuduhan, antara aset yang terlibat ialah beberapa kediaman serta 4 plot bangunan dan tanah pegangan bebas yang terletak di kawasan pertempatan kelas atasan, iaitu Taman Tunku dan juga Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Dua lagi plot tanah yang terlibat berada di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur serta Jalan Cantonment di Pulau Pinang. Kedua-dua lokasi itu juga dianggap sebagai kawasan kelas atasan. Naimah yang berumur 66 tahun turut didakwa gagal mengisytiharkan pemilikannya terhadap Menara Ilham di Kuala Lumpur serta 2 unit kereta Mercedes masing-masing model EQC 400 dan juga 500 SL. Dua syarikat yang didakwah gagal diisytiharkan oleh isteri Daim Zainuddin adalah Ilham Tower Sdn Bhd dan juga Ilham Baru Sdn Bhd. Di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Azura Alwi, Naimah diwakili Peguam Cara Negara Muhammad Yusuf Zainal Abidin serta M. Puravalan dan Alex Tan. Pendakwaan pula dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Fizal Muhammad Azmi, Muhammad Fazli Muhammad Zamri dan juga Mazih Mohaidi. Azura membenarkan Naimah dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM250,000. Untuk rekod, Daim turut disiasat SPRM dan diwakili bekas Peguam Negara iaitu Tommy Thomas. Daim dan isterinya mendakwa tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan itu dilakukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kesan daripada perseteruan politik di antara mereka yang berlangsung sejak sekian lama. Naimah yang juga mengulangi tuduhan yang sering dibangkitkan apabila seseorang ahli politik Malaysia atau pihak yang dikaitkannya dengan mereka dihadapkan di mahkamah, menganggap agensi penguatkuasa seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara diperalat untuk melunaskan dendam penguasa. Pasangan Daim Naimah sebelum ini menegaskan kekayaan mereka termasuk aset yang disimpan di luar pesisir bukanlah diperoleh secara haram. Daim yang merupakan tokoh yang rapat dengan Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan rasa marahnya apabila SPRM menyiasat anaknya yang mendakwa jika dia tidak menyertai politik. Aset carinya sahaja sudah melebihi RM50 bilion. Oh, itu dia. Jadi berbagai aset yang tidak diisytiharkan oleh isteri kepada Daim Zainuddin ini. Dan apakah sebenar persoalannya ada, apakah sebenar yang menyebabkan aset-aset ini tidak diisytiharkan? Adakah ada satu perkara yang sedang disembunyikan atau mahu disembunyikan yang tidak mahu diketahui oleh rakyat Malaysia secara umumnya? Namun kerana perkara ini beliau telah didakwa kerana tidak mengisytiharkan harta tersebut, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Yang kedua, abakau pula semakin merayan, semakin ketakutan. Dia pula turut terkait dengan satu projek, dengan sebuah syarikat Spanco yang
membuat servis, menyediakan servis kereta kerajaan. Jadi apa yang berlaku, tapi kita bukan bercerita pasal itu. Hari ini kita lihat bakal makin meroyan. Katanya PM sibuk pastikan musuh ditindas, masalah rakyat tak diselesai. Ini adalah satu spin pemusingan kata-kata daripada mantan Perdana Menteri yang juga sedang berdepan dengan pendakwaan dan juga penyiasatan, sahabat-sahabat semua. Jadi katanya Perikatan Nasional menganggap Anwar mengagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap masalah rakyat yang kian meruncing kerana Perdana Menteri sibuk dengan hal lain. Sibuk dengan hal lain. Memang Perdana Menteri kita sangat sibuk, ya, sibuk dengan hal rakyat, sibuk menyelesaikan masalah hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini, Perikatan Nasional, dan sibuk mencari pelabur-pelabur masuk. Kalau pelabur tidak masuk ke dalam negara kita, sahabat semua, dari mana punca pendapatan negara kalau bukannya daripada pelaburan, selain daripada cukai-cukai, perkara yang lain. Jadi hari ini sekali lagi Abakau ini cuma memusingkan, kononnya ya Datuk Seri Anwar sibuk dengan menindas musuh, sedangkan mereka sendiri yang melakukan perkara itu, dan sebagai imbalannya memang patut mereka untuk disiasat. Ya, kalau tidak bersalah kenapa harus takut? Itu soalnya. Jadi Muhyiddin Yassin berkata apa yang berlaku kini adalah realiti yang dihadapi rakyat, katanya. Selepas tahun kerajaan Madani memerintah, dakwa Perdana Menteri itu, kehidupan orang ramai semakin sukar. Lebih sukar sebenarnya daripada ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Sehingga terpaksa mengangkat bendera putih. Dan yang di Pertuan Agong mengeluarkan uangnya sendiri untuk membantu mereka yang mengangkat bendera putih, sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini, katanya hari ini keadaan kehidupan rakyat semakin sukar. Itu adalah satu pembohongan yang sangat besar. Ya, ketika dia menjadi kerajaan, adakah rakyat juga hidup senang, senang lenang? Tidak, sahabat semua. Lebih susah daripada sekarang. Rakyat dikurung, rakyat hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan, ya, bercerai-berai, banyak perkara yang berlaku. Tambah lagi, setakat ini saya nampak Perdana Menteri mampu untuk memberikan penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian merusing itu. Katanya beliau nampak lebih sibuk memastikan musuh-musuh politik ditindas daripada menumpukan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Dakwaan Muhyiddin itu muncul pada hari isteri Daim Zainuddin, Naimah Abdul Khalid, didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan gagal mendedahkan asetnya seperti yang dikehendaki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM). Sebelum ini juga Daim, yang juga bekas Menteri Kewangan dan orang yang dilihat dekat dengan Mahathir, turut disiasat agensi anti rasuah berkenaan. Dan anak Mahathir juga, Bizan, juga diberi notis oleh SPRM agar mendedahkan aset yang dimilikinya dalam tempoh 30 hari atau berdepan dengan tindakan undang-undang. Mahathir semalam mendakwa dia berasa bimbang dengan tindakan berkenaan dan menganggap siasatan tersebut dibuat secara tidak wajar. Kalau dulu, sahabat semua, dia buat lagi ganas, ISA ada, siapa yang bercakap, siapa yang kritik, terus kena angkut masuk dalam penjara, kena ISA dan sebagainya. Hari ini begitu banyaknya geng-geng sapu bersih setiap hari menfitnah, setiap hari berikan berita palsu, contoh seperti kerajaan tumbang, Datuk Seri dijatuhkan dan sebagainya. Ya, kerajaan masih cool lagi, sahabat-sahabat semua. Tapi walau bagaimanapun, kami sebagai rakyat mahu menggesa kerajaan untuk mengambil tindakan kepada mereka-mereka ini. Jangan biarkan mereka terus menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Jadi Muhyiddin berkata semalam ringgit mencatat kejatuhan paling rendah dalam tempoh 26 tahun berbanding dolar Amerika Syarikat, katanya. Ini sengaja lagi dia bermain dengan dolar, bermain dengan apa yang dibuat oleh Datuk Seri. Mereka ini sengaja membutakan mata, ya. Jumlah dagangan manusia. Sementara itu, bermula tahun ini katanya rakyat akan semakin terbeban dengan kenaikan cukai SST, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan, serta cukai-cukai baru seperti cukai barangan bernilai tinggi pada kadar antara 5 hingga 10% dan cukai barangan bernilai rendah yang dijual di atas talian pada kadar 10%. Okey, saya mau bagi sedikit pencerahannya. Antara cukai yang disebut ini adalah cukai barangan bernilai rendah yang dijual di atas talian pada kadar 10%. Okey, siapa yang meluluskan kadar cukai ini, sahabat-sahabat semua? Ya, yang diluluskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, sepatutnya dilaksanakan pada bulan April tahun lalu, tapi ditunda oleh Kerajaan Madani hari ini, Kerajaan Perpaduan. Ya,
Jadi kita boleh nampak bagaimana mereka cuba memusingkan fakta. Cukai yang mereka laksanakan, luluskan dalam kabinet masa-masa kerajaan Perikatan Nasional, katanya ini yang membebankan rakyat. Sedangkan yang meluluskan, yang mau melaksanakan itu adalah kerajaan sebelum itu, Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini mereka cuba memusingkan segala fakta. Sepertinya kerajaan ini yang memberikan cukai itu, sahabat. Memang satu kehebatan mereka lah untuk spin segala fakta dan sebagainya. Jadi turut dijangka memberi tekanan kepada orang ramai katanya. Kata ahli Parlimen pagi itu lagi, kenaikan tarif elektrik mulai Januari 2024 dan penarikan balik subsidi pukal akan dilaksanakan pada tahun ini. Semua ini pasti akan memberi kesan langsung kepada peningkatan kos sara hidup katanya. Saya tidak setuju dengan kenyataan ini, sahabat semua. Kalau berkaitan dengan tarif air, tarif elektrik yang naik itu hanya kepada mereka yang kaya-kaya seperti MP Pago, seperti Mahathir dan sebagainya. Tetapi bagi rakyat ya tidak ada kenaikan bagi B40, bagi rakyat kebiasaan. Tetapi berbeza dengan orang-orang yang kaya, berjuta, berpuluh ribu gajinya, mereka dinaikkan tarif. Dan katanya penarikan subsidi pukal. Ya, subsidi pukal ini memang ya diadakan untuk rakyat Malaysia, tapi masalahnya bagi mereka yang kaya-kaya juga turut mendapat manfaat. Karena itu hari ini kerajaan menarik dan mau memberikan subsidi bersasar. Maksudnya ya subsidi itu hanya dapat oleh ya mereka yang sepatutnya. B40, mesin tegar dan orang-orang kaya itu tidak seharusnya mendapat subsidi-subsidi ini. Jadi ini yang dilakukan. Jadi katanya adakah ini memberi kesan? Ya memang tidak nafikan kos sara hidup kita semakin tinggi hari ini, sahabat-sahabat semua. Tetapi apa yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini adalah menjurus kepada rakyat bawahan, B40, ya miskin tegar dan sebagainya. Yang kaya-kaya tuh ya dinaikkan cukai seperti tarif elektrik, subsidi hanya untuk B40 dan sebagainya. Betapa hebat mereka ya memusingkan segala fakta. Selain itu kata Mbak Muhyiddin, rungutan rakyat mengenai kekurangan beras tempatan di pasaran yang berlarutan sejak sekian lama seperti tidak diambil berat lagi oleh kerajaan. Ini lagi satu penipuan, sahabat semua. Kita nampak Datuk Seri Mat Sabu dengan jelas ya begitu hebat kerjanya sehingga berjaya mendedahkan kartel-kartel yang cuba menyembunyikan beras ya yang telah diketahuinya berlakunya di negeri Kedah, sahabat semua. Jadi adakah ya mereka ni sengaja membuat tuduhan tanpa memeriksa segala apa yang sedang berlaku, sedangkan dalam era kerajaan mereka beras, telur, apalagi ayam semua hilang. Hari ini telur cukup di pasaran, beras ya walaupun mereka katakan tidak cukup, sebenarnya hari ini beras itu tidak ada masalah lagi ya. Rakyat sudah boleh menjumpai beras itu di mana-mana pasaran dan sebagainya. Jadi inilah sahabat-sahabat semua betapa hipokritnya pemimpin daripada Perikatan Nasional. Katanya lagi sasaran menoktak kemiskinan juga umpama menanam tebu di bibir, ia masih gagal menjadi kenyataan. Semasa dalam era kerajaan mereka berbicara tentang soal menoktakan kemiskinan, tidak ada. Apa yang mereka bicara? Kekal kuasa, kekal jawatan, kekal kuasa untuk mendapatkan jutaan wang ringgit. Sehingga akhirnya sahabat semua, apa yang kita dapat? Skandal Jana Wibawa. Pengurusi Perikatan Nasional ini didakwa. Dan beberapa pimpinan mereka lagi. Malah dikatakan ada yang melarikan diri, takut disiasat dan sebagainya. Begitu hebat sahabat semua. Mereka cuba untuk memusingkan segala perkara yang berlaku ya di dalam negara kita hari ini. Jadi sebenarnya ramai rakyat di luar sana dapat membezakan saat di mana hidup rakyat itu lebih sengsara ketimbang pada hari ini, yaitu pada kerajaan Perikatan Nasional rakyat menderita. Ramai yang hilang punca pendapatan, kereta ditarik, rumah ditarik. Kerana apa?
hilang pekerjaan, tiada pendapatan dan sebagainya. Tapi hari ini pula mereka seolah-olah mereka lah hero kepada rakyat. Sedangkan mereka tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.